Nabi jadikan Kaabah ni di tengah-tengah antara Nabi solat menghadap kepada Masjidil Aqsa, dan Nabi jadikan Kaabah di tengah-tengah Nabi. Okay. So bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang diturunkan kepada Nabi surah Al-Baqarah ayat 144. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, wahai Muhammad, kami sering melihat engkau dongakkan kepala ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Nabi ni dia sepanjang tahun first Nabi masuk ke Madinah, Nabi sering dongakkan kepala baginda ke langit. Seakan-akan menanti arahan daripada Allah SWT bila Allah nak tukar arah kiblat. Nabi tak minta direct kepada Allah. Nabi munajat kepada Allah. Macam tu. Kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, maka kami akan hadapkan engkau ke kiblat yang engkau suka. Nabi suka menghadap pada Masjidil Haram. Fawalli, Allah sambung. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah kata, maka hadapkanlah pada hari ini wajah kamu kepada Masjidil Haram. Waktu itulah first 2 rakaat Nabi solat menghadap kepada Masjidil Aqsa, turun ayat tu dan Nabi settlekan 2 rakaat lagi menghadap Masjidil Haram. Ada tak riwayat kata siapa yang terlibat dalam sebagai makmum? Itu Allahu a'lam. Tak pasti. Sebab macam kita kalau dapat arahan, contohlah kan, kita pun sama juga kan. Kalau kita salah kiblat, tiba-tiba orang kat belakang boleh tegur katanya. Betul. And then, salah kiblat belah kanan sikit, contoh kan, kita libat. Okay. Itu betul. Betul. Antara cara lain, kalau kita nampak seorang tu solat salah arah kiblat, kita pusing je badan. Terus badan dia. Macam tu. Itulah maksud saya soalan ni, kalau orang tu orang biasa, dah kenapa pula orang ni, betul tak logik ni. Jadi itulah kata sikit je makmum ni. Jadi mungkin yang ni memang tinggi lah dia punya kepercayaan pada Nabi, keyakinan pada Nabi. Dia follow je apa Nabi buat. Betul. Dan kisah yang Nabi nak tukar arah kiblat ni sebab apa? Penduduk asal Madinah ni, penduduk asal Madinah adalah daripada kalangan Yahudi. Sekejap, tak solat tahiyat masjid ni. Kita asal penduduk di Madinah ni, waktu Nabi masuk tu, Yahudi dah ada kat Madinah. Sebab apa? Waktu tu Yahudi dah mula tahu, dan banyak dalam kitab-kitab mereka, contoh macam Taurat, dah memang mengatakan Nabi akhir zaman akan datang ke Madinah. So mereka lebih awal mengetahui kedatangan Nabi akhir zaman. So dia orang datang duduk kat sini. So bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi SAW pernah diejek. Bukan pernah, dia selalu diejek oleh Yahudi. Dia kata, wahai Muhammad, engkau ni bawa ajaran baru, Islam, tapi kiblat engkau sama dengan kami. Kata Yahudi tu. Kemudian Nabi ni dia bashar, manusia macam kita. Dia, bila orang usik kita, terasa lah ejek kita akan terasa. Begitu juga Nabi SAW diejek. Lalu Nabi SAW sepanjang dikatakan 16 ke 17 bulan dalam riwayat tu, Nabi sering dongakkan kepala baginda ke langit. Apa ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ni? Hatta Nabi SAW pun bagaimana Allah didik Nabi supaya sabar dalam berdoa kepada Allah SWT. Kalau Nabi nak minta, maknanya Nabi boleh jadi minta Allah makbulkan terus boleh. Tapi dia nak jadi ajaran ibrah untuk kita, umat dia. Itu kita kena sabar dalam jika kita ada sesuatu hajat apa yang kita nak minta dengan Allah, itu kita sabar. Sampaikan Nabi tahun kedua barulah turun ayat Al-Quran tu. Mana Nabi dia pada first masuk sampailah tahun kedua, Nabi minta kepada Allah SWT, dan tu terjadi pada tahun kedua hijrah. Yang mana kisah penukaran arah kiblat ni tahun kedua hijrah. Bermakna masa Nabi sampai, Nabawi pun hadap Aqsa. Ya, betul. Nabawi Masjid Aqsa. Dan Quba pun masih lagi menghadap kepada Aqsa. Itu arah kiblat belakang. Contoh kalau sekarang kita semayang dekat Nabawi ataupun di Quba tadi, arah asal kiblat belakang. Belakang. Ada soalan sebenarnya, tadi sambung je. Boleh. Solat Boleh. Saya tu masjid tu. Wallahu a'lam. Kat